Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada hari ini. Dan sebelum daripada kita menunaikan solat Jumaat sebentar nanti, saya ambil masa tuan-tuan sekalian hingga jam 1.20 lah dan kita akan berhenti dan beri laluan pada azan dan aktiviti yang seterusnya. Baik. Tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang harta pusaka, yang mana setiap daripada kita ini akan melaluinya. Melalui untuk apa? Melalui untuk kita menyelesaikan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Maka kalau tuan-tuan tanya saya ini bakal mewarisi harta 6 individu. Siapa? Iaitu ayah saya, mak saya, isteri saya dan anak saya 3 orang. Berlaku sahaja kematian daripada salah seorang 6 individu ini, maka menjadi tugas saya untuk menyelesaikan harta yang mereka tinggal. Kenapa? Sebab saya adalah pemilik kepada harta-harta mereka. Baik. Yang saya nak bawa pada hari ini adalah bila berlaku sahaja kematian, apakah yang patut kita buat berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mati? Maka jawabnya ada 5. Yang pertama, bila mana berlaku sahaja kematian, perkara pertama yang perlu diuruskan adalah kebumikan jenazah. Nampak macam senang, tapi di situ banyaknya berkaitan dengan hukum hakam. Apa dia? Baik. Kalau si mati itu dia mengambil khairat kematian, contoh, dia ambil khairat kematian di masjid ni satu, kemudian dia ambil khairat kematian di surau taman dia satu. Maka bila mana dia meninggal, masjid ni bagi 2,500, surau di rumah dia tadi ni bagi 2,500. Maka gabung dua ni berapa jadi? 5,000. Maka kita pun kebumilah jenazah dia, maka memerlukan kos banyak RM3,000. Baik. Maka berbaki lagi 2,000 itu nak buat apa? Jawabnya adalah jangan memandai-mandai membahagikan mengikut faraid, kerana duit khairat kematian tidak termasuk dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Sama juga bila mana berlaku sahaja kematian, orang Melayu kita ni bila mana berlaku kematian dia akan letak mangkuk tabung kan, perasan tak, di pintu nak masuk rumah jenazah tadi ni, si mati tadi ni. Maka orang Melayu kita dia akan datang, dia letak duit, kemudian dia bacalah apa dia nak baca dan sebagainya, maka dia balik. Maka duit yang diberikan itu pun kena perhati elok-elok. Pasal apa? Sebab duit itu dia timbul selepas si mati mati. Maka duit itu bukan milik si mati, dan duit itu juga bukan tergolong dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jangan memandai-mandai juga untuk membahagikan duit yang orang duk bagi lepas dia mati tadi, yang melawat dia tadi, dibahagikan secara faraid. Baik. Sebab itulah bila mana berlakunya kematian, kalau kita ada anak yang cerdik, selesai. Makna kata anak tadi dia tahu dah ayah dia mati, dia pun pergi mesin ATM, dia buat keluar 2-3 ribu, maka dia pun guna duit tu, dia settlekan semua sekali. Ada orang yang mana anak dia mengaji tinggi tapi dia tak cerdik.
Maka aku tengok hang, hang tengok aku. Maka jiran dia pun mai, nah ambil 2,000 ni, hang settle jenazah ayah hang, sebagai contoh. Maka setelah mana disettlekan jenazah tadi, anak tu tadi kena tanya balik pada jiran tu tadi. Yang abang bagi 3,000, 2,000 baru ni, abang beri secara ikhlas daripada hati abang untuk hadiah apa benda, ataupun abang kira sebagai hutang? Kalau dia kata ia dikira sebagai aku beri pinjam pada hang, maka wajib untuk bayar balik kepada dia tu tadi. Andai katalah tak ada orang sumbang, anak pun tak reti pergi ambil duit sebagai contoh, nak ke bumi juga ni, khairat kematian pun tak ambil, maka boleh diambil harta yang ditinggalkan oleh si mati dan tidak perlu ditanya kepada ahli waris yang lain sama ada bersetuju ataupun tidak. Kenapa? Sebab hak si mati adalah untuk dikebumikan. Kalau tak ada siapa nak settle dan sebagainya, maka boleh ambil harta yang dia tinggalkan tadi. Cumanya bila mana nak ambil harta yang dia tinggalkan tadi, kena faham elok-elok. Apa dia? Iaitulah kita nak ambil harta dia tadi, hanya boleh ambil harta dia untuk uruskan yang wajib sahaja. Contoh, kain kafan. Contoh, kos pengangkutan van jenazah. Contoh, kos mandikan jenazah. Contoh, upah gali kubur. Itu sahaja. Jangan tu ambil pula duit dia tadi ni, yang dia tinggal tadi, kita pergi buat tahlil pula. Bukan nak kata tahlil tu tak boleh. Boleh. Ceritanya tak boleh guna duit tadi. Kalau nak guna juga, maka mesti mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Selesai. Nombor 1. Yang dikatakan harta pusaka si mati ni apa dia? Apa benda yang dia miliki, yang dia usahakan waktu dia hidup dahulu. Dan bila mana datang sahaja mati, apa benda yang dia miliki sebelum dia mati tadi, itulah harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Cuma ada di kalangan kita, minta maaf cakap, saya nak tegak sikit. Suami dia mati. Suami dia pula ni jenis pencen dulu Jusa B sebagai contoh. Tinggi pangkat dia ni. Jadi baju istiadat sampin beli kat Terengganu bagai ni semua dia ada banyak ni. Maka dia ambil semua pakaian suami dia, maka dia pergi hantar kat kedai bandar ke, dia pergi hantar rumah anak yatim ke, dia pergi bagi rumah orang susah ke, maka perbuatan itu dia boleh jadi dosa kerana tidak mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Kenapa? Sebab harta pusaka ini dikira daripada benda yang berharta daripada sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Maka daripada sekecil-kecil hingga sebesar-besar, harta itu adalah milik ahli waris, bukan milik isteri dia seorang sahaja. Kalau nak buat keputusan, mesti mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Yang kedua, bila mana dah selesaikan perkebumian si mati, tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua adalah ahli waris perlu lihat apa benda yang si mati ini yang dia ada hutang. Hutang ini terbahagi kepada dua, iaitu hutang dengan Allah Subhanahu wa taala dan hutang sesama manusia. Maka kena cek baliklah. Oh, waktu dia sakit dulu ustaz, dia tak puasa lah, puasa Ramadan. Maka kena buatlah sesuatu dengan apa yang dia tinggalkan puasa itu, sebagai contoh bayar fidyah dan sebagainya. Oh, dia dulu ustaz, dia mampu cuma panggilan tabung haji tak sampai lagi, tak sempat panggilan tabung haji sampai, dia pun mati. Maka tolong buat badal haji untuk dia. Dia dulu ustaz, waktu sakit dulu, dia dah cukup syarat untuk keluar zakat, tapi dia tak sempat keluar zakat. Maka tolong settlekan zakat dia. Dia dulu ustaz, waktu dia hidup, dia tak semayang. Berapa lama? 5 tahun dia tak semayang. Boleh tak saya qada? Dalam bab semayang, dia tak ada istilah qada, dia tak ada istilah bayar fidyah. Kerana bab sembahyang ini, mana mungkin orang yang hidup boleh mengqadakkan untuk orang yang mati. Maka dalam bab sembahyang kena ingat elok-elok,
kita akan menghadap Allah one by one satu hari nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, dalam bab solat, tolong jangan tinggal. Anak tak semayang, tolong tegur. Kalau tak tegur, bimbang-bimbang nanti di akhirat dia yang akan menyalahkan kita kerana kita tak tegur dia. Itu hutang dengan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hutang sesama manusia. Maka sebagai contoh, si mati ini berhutang dengan si A. Berapa dulu? 30,000. Maka ambil hartanya, bayar yang 30,000 tu tadi. Tapi ustaz, si mati hutang banyak. Berapa banyak? Banyak ustaz, bayar. Kalau saya bayar ustaz, apa yang dia tinggalkan dulu, saya bayar semua hutang dia. Habis harta dia ustaz. Tak apa, biar habis harta dia. Maka si anak pun tanya, kalau habis harta dia, bahagian untuk saya macam mana? Dia duduk fikir bahagian dia pula dah. Tuan-tuan, hidup di dunia ini, kalau malam ni tak ada tempat tidur, tuan-tuan boleh tidur bawah jambatan. Tuan-tuan, kalau rasa tak ada makan, tuan-tuan boleh makan. Tadi saya tengok nasi tomato ke apa tadi, mereka hidang kan? Lain macam masjid ni, belah KL tak ada buat gini. Kan? Tapi orang dikubur, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak boleh pergi ke mana. Dia nak ke kanan, tak boleh. Dia nak ke kiri, tak boleh. Nak naik atas pun tak boleh. Nak turun bawah, tak boleh. Dia duduk situ. Sebab itulah baginda Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqadha anhu. Apa maknanya? Roh orang yang beriman, yang berhutang, akan tergantung di awang-awangan disebabkan hutangnya itu, sehinggalah hutangnya itu dibayar oleh ahli warisnya atau dibayar oleh orang lain. Sebab itu dalam bab hutang jangan buat pasal Kalau kita berhutang mesti bayar. Tak boleh bayar langsam, bayar sikit-sikit. Kemudian jangan ada di kalangan kita yang mana jadi pendakwah bebas secara tiba-tiba. Dia buat apa? Dia mati dah, halal lah hutang dia. Sedap kita kata kat dia. Soal halal ataupun tidak adalah milik pemberi hutang itu. Tuan-tuan boleh kata suruh halal. Masalahnya si mati berhutang dia 30,000. Cuba si mati hutang dengan Tuan Haji 30,000. Halal ke tidak? Rasa tak halal juga tak. Main 30,000, RM5.50 boleh lah. Tak betul? Soal hutang jangan buat main. Baik, nombor 3. Bila mana dah ke bumi, bayar hutang piutang si mati. Nombor 3 adalah harta sepencarian. Bab ni orang di Malaysia kena pandai dah dalam bab ni. Maka harta sepencarian ni apa benda? Tuan-tuan pegang kaedah ni, insya-Allah tak sesat tuan-tuan sekalian. Apa-apa harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan, maka itu adalah harta sepencarian. Saya ulang balik, apa-apa harta yang dimiliki dalam tempoh perkahwinan, maka itu adalah harta sepencarian. Contoh, Tuan Haji dengan Puan Hajah kahwin tahun ni. Tahun depan beli rumah. Tuan Haji, Puan Hajah kahwin tahun ni. 5 tahun lagi beli tanah. Tuan Haji, Puan Hajah kahwin tahun ni. 2 bulan lagi beli Pro 2 Alza sebagai contoh. Maka rumah, tanah Pro 2 Alza itu dikira sebagai harta sepencarian. Kita tak pergi lagi soal siapa bayar, nama siapa, loan siapa. Yang penting harta itu wujud dalam tempoh perkahwinan, maka ia adalah harta sepencarian. Contoh, tuan berkahwin, tak ada anak. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala suami meninggal. Suami ni pula dengan isteri tadi tak ada anak. Dan mak ayah dia pun dah meninggal lama. Maka dari sudut faraid, isteri itu akan dapat berapa? Isteri akan dapat 1/4. Kalau tak ada anak, zuriat itu 1/4. Kalau ada anak, akan dapat 1/8. Dalam kes tadi, 1/4. Kebetulan pula, si mati suami kita tadi ni,
Dia hanya meninggalkan sebuah rumah saja di Pulau Pinang. Dia tak ada dah harta lain, hanya sebiji rumah tu saja. Maka bahagian isteri ke atas rumah tersebut adalah 1/4. Maka 3/4 lagi siapa punya? Iaitu adik-beradik suami dia tadi. Maka bila mana suami dia mati tadi, adik-beradik pun pakat mai lah rumah kak ipar dia. Kak, nak tanyalah, abang kami meninggalkan harta apa? Tak ada apa ada sebiji rumah ni ya. Oh, jadi kami nak dapat hak kami faraid. Macam mana? Yalah, kami dah baca-baca dah faraid ni, akak selaku isteri, anak pula tak ada, akak dapat 1/4, 3/4 bahagian kami. Rumah ni harga berapa kak? 400,000. Maka 1/4 akak 1,000, bahagian kami 300,000. Maka Kak Ipak pun kata, habis tu akak nak duduk mana? Oh, kami tak tahu kak, sebabnya ni hukum kak. Dia waktu tu dia jadi ustaz ni, hukum kak, kami nak hak kami hak sudah. Maka kak pun kata, kak nak rumah ni. Kalau kak nak rumah ni mudah dia. Harga dia 400,000, bahagian akak 100,000, 300,000 bahagian kami, akak kena bayar cash 300,000. Akak nak bayar ngapa? Akak mana duit? Kalau akak tak ada duit, akak kena jual rumah ni. Kalau jual akak dapat 100,000, akak nak pergi duduk rumah mana? Kami tak tahu akak nak duduk mana. Yang penting kami nak bahagian kami. Ni hak kami ni akak. Sudah. Sebab itu, dalam masjid ini tak semua kita sama ya. Ada orang kahwin tak ada anak, ada orang kahwin ada anak tapi hanya ada anak perempuan. Kita kena fikir dalam circle kita ini, kalau kita meninggal, siapakah ahli waris kita? Tuan-tuan tanya saya, kalau saya meninggal, yang akan mewarisi harta saya siapa? Isteri saya, mak saya, ayah saya, anak lelaki saya 3 orang. Adik-beradik saya dapat tak? Tak dapatlah, sebab saya ada ayah saya ada anak lelaki saya. Mereka ini antara insan yang memahjubkan adik-beradik daripada dapat. Ada orang yang mana mak ayah dah meninggal, dia hanya ada anak perempuan. Maka kena faham, tak ada orang yang memahjubkan adik-beradik dia daripada dapat. Maka adik-beradik dia akan masuk menjadi ahli waris. Ada orang yang mana tuan-tuan dan puan-puan, dia kahwin tak ada anak. Ada orang tak kahwin-kahwin. Ada orang yang mana zaman dia bujang dulu, dia terlanjur. Maka dia terlanjur, itu adalah anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf ini, kita tahu bahawasanya dia akan mewarisi sebelah mak sahaja, sebab dia tak ada bapa. Begitu juga orang yang mana dia mengambil anak angkat. Anak angkat pun sama, dia tidak boleh mewarisi harta kita walaupun 1 sen. Hattalah anak angkat itu pun dijadikan anak susuan, juga tidak boleh mewarisi harta kita walaupun 1 sen. Maka dalam masjid ini berbeza-beza kan? Ada orang yang sama macam saya, ada orang tak sama macam saya. Ada orang dia jaga adik-beradik dia yang OKU seorang. Dia tahu dah bila mana dia meninggal nanti, adik-beradik OKU ni tak akan dapat. Kenapa? Sebab dia ada anak lelaki sebagai contoh. Maka kena buatlah percaturan itu, perancangan mesti ada. Sebab soal ilmu berkaitan dengan pengurusan harta pusaka, faraid dan sebagainya, ini tuan-tuan dan puan-puan, dia kena belajar. Tapi orang Melayu kita, kalau sebut bab pembahagian harta pusaka, dia akan jadi apa? Dia akan jadi bergaduh. Dia akan jadi bergaduh. Sebab takdilah tidak memahami. Maka dia akan cari ilmu ini bila? Bila mana berlakunya kematian. Sebab itu bila mana saya mengajar di Lembah Kelang, biasalah kuliah subuh, kuliah maghrib. Siapa yang datang? Baya-baya mak kita, baya-baya ayah kita. Betul tak betul? Orang yang sama sahaja. Bila mana orang yang sama, kadang-kadang saya pun jadi macam sesuatu lah. Sebab Tuan Haji tu selalu di tiang tu, Tuan Haji ni selalu di tiang ni. Saya pun request, sekali-sekala Tuan Haji tukarlah tiang ni, supaya senang. Kita tak ni kan. Jadi kita nak orang muda supaya dengar, tapi orang muda tak berminat. Sedangkan ilmu ini untuk orang yang hidup. Sebab kalau tidak berminat, tuan-tuan sekalian, dia akan ada satu ideologi yang mana dia akan kata faraid itu adalah satu sistem yang tidak adil. Bila mana dia lihat anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian.
Maka berlaku pertikaian. Anak perempuan yang jaga mak, yang jaga ayah sampai dia mati dulu, yang jaga makan minum najis dia aku. Tiba-tiba bila mana mak mati, engkau balik daripada KL, engkau kerja kat sana sibuk, tiba-tiba engkau dapat 2 bahagian, aku dapat 1 bahagian. Dia tak puas hati ya. Kenapa? Sebab dia memikirkan yang dia jaga itu, yang membalasnya adalah harta faraid. Salah, yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dapat 2 bahagian, yakni anak lelaki tadi, apa tugasnya? Yang dapat lebih ni bukan sekadar lebih, yang dapat lebih ni lah yang kena tolong yang dapat sikit. Tu kunci dia. Tuan-tuan, saya buat perumpamaan, saya tak tahu tuan-tuan tahu ataupun tidak, ataupun buat-buat tak tahu. Saya katakan kepada tuan-tuan, saya meninggal. Tukarlah, Tok Imam masjid ni meninggal. Saya lambat lagi barangkali. Tuan Imam masjid ni meninggal. Dia ada isteri, dia ada anak. Isteri tidak bekerja. Siapakah yang menanggung nafkah isteri dia? Suami sudah tiada. Jawabnya adalah wali dia, iaitu ayah dia. Ayah dia mati dah ustaz, atuk dia. Atuk dia pun mati dah ustaz, adik-beradik lelaki dia. Anak tuan imam kita tadi yang kita katakan dia meninggal tadi, siapa yang wajib menanggung nafkah anak dia? Jawabnya adalah ayah tuan imam tu tadi. Ayah dia mati dah ustaz, pindah pada atuk. Atuk dia mati dah ustaz, pindah kepada adik-beradik suami dia tadi. Soalan saya, di Malaysia buat ke tidak? Ramai yang buat ke ramai tak buat? Ramai yang buat dalam keadaan bagaimana? Tunggu hari raya kan? Oh besar dah anak pakcik. Nah RM5, setahun RM5 bagi. Sedangkan kewajipan dia adalah memberikan nafkah. Sebab tuan-tuan kena faham, dia pemberian nafkah ini, kalau orang ni tak ada maka berganti pada orang ni, orang ni tak ada maka pergi pada orang ini. Sebab itu orang lelaki Allah Ta'ala beri satu kelebihan pada dia dalam bab faraid, dia dapat 2 bahagian. 2 bahagian sebagai contoh, dia dapat 100,000, adik perempuan dia dapat 50,000. Bukan 100,000 ambil tadi pergi naikkan rumah daripada setingkat jadi 2 tingkat, bukan. Harta faraid yang dapat tadi, kena tengok orang di sekeliling kita tadi, di kalangan ahli waris kita ni, mana yang tak cukup. Maka gunalah duit tadi untuk memberikan kepada dia. Tapi kita missing di situ. Hilang. Tak tahu rada di mana. Saya tak tahu sama ada tak tahu, ataupun buat-buat tak tahu, atau apa-apalah persoalan. Tapi bila sebut nak menuntut hak, macam orang gila masing-masing. Sampai menafikan itu, menafikan ini, sampai putus silaturahim sana dan sebagainya. Ada yang sampai di kalangan kita, tuan-tuan sekalian, dia tak tengok mak ayah dia dah 5 tahun. Kenapa? Sebab bergaduh tentang harta pusaka. Mungkin? Bukan mungkin lah, memang terjadi tuan-tuan sekalian. Baik, yang keempat, iaitulah wasiat yang dibuat oleh si mati. Bila sebut wasiat dan hibah, benda berbeza je. Jangan samakan, kadang-kadang orang kita pening. Tak apa, kita belajarlah. Wasiat dibuat waktu hidup, transaksi bila? Selepas pemberi wasiat itu mati. Selagi mana pemberi itu belum mati, terpulang pada pemberi. Dia nak sewa, dia nak ambil, dia nak guna, dia nak batal, dia nak tarik balik, terpulang. Tapi bila mana pemberi itu, wasiat itu mati, maka penerima wasiat itu layak untuk ambil. Hibah berbeza. Hibah dibuat waktu hidup, transaksi juga waktu hidup. Cuma jadi masalah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah orang-orang kita ni kena belajar. Sebab saya kerja di mahkamah syariah. Jadi bila mana ada permohonan pengesahan wasiat, pengesahan hibah dan sebagainya ini, kadang-kadang saya memahami si mati nak buat begitu, tapi dia tak tahu. Kadang-kadang terlanggar bab rukun, maka batal apa yang dia buat tadi. Contoh awang, aku nak bagi tanah belakang rumah aku ni, ambil tapi bila aku mati nanti, sewa tanah ni kau bahagilah sama rata kau adik-beradik. Tuan-tuan, daripada statement itu, kita nak kata dia buat apa? Saya jawab, saya pun tak tahu dia nak buat apa. Dia kata dia bagi, nampak macam hibah.
Kemudian bagi syarat pula sewa nanti bahagi sama rata. Apa kena mengena? Terpulang pada dia nak bagi sewa ke tidak, sebab dah jadi milik dia. Sama juga dengan orang kita bila mana nak menunaikan haji. Dia kumpulkan anak beranak. Insya-Allah malam esok ayah akan berangkat ke tanah suci. Oh, semua pakak sedih ni. Jadi ayah dah buat dah ni. Harta ni untuk engkau, tanah ni untuk engkau, rumah ni untuk engkau. Maka bila mana ayah mati nanti, maka ambillah harta-harta semua ni ya. Terima kasih ayah pakat sebok hantar ke airport. Maka dia pun pergi menunaikan haji. Tengok-tengok tak mati. Maka dia pun balik, anak-anak ayah sekalian, yang ayah bagi tadi kena bagi balik lah sebab ayah tak mati. Jahanam. Nak buat apa? Lepas tu kena faham hibah itu apa, wasiat itu apa, wakaf itu apa. Bila faham, baru tahu apa nak buat. Cukup-cukuplah berapa ramai orang yang wakafkan harta dia, tapi dia tak buat sampai settle bertukar nama pada majlis agama. Dia mati, anak-anak buat apa? Anak-anak nafikan wakaf tersebut, maka tak jadi wakaf. Disebabkan apa? Tindakan kita lah, kita tak buat sampai habis. Dok main cakap mulut pula, kita pula cakap dengan siapa-siapa. Anak pula tak dengar, anak nafi, bawa ke mahkamah. Nah, si mati, dia nak pahala pada diri dia. Walaupun dia mati, jasad dia mati, pahala dapat pada dia. Tapi disebabkan ada anak begitu, hancur lebur apa yang dia ada di dunia ini untuk nak selamatkan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir tuan-tuan sekalian, yang kelima adalah faraid. Yang saya duk sebut 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Sebagai contoh, si mati meninggalkan harta 1 juta, maka lalulah nombor 1, lalulah nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tengok-tengok tinggal 200,000. Maka 200,000 itulah yang difaraidkan, bukan yang 1 juta tu tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ni macam mana? Dia kena lalu satu persatu. Berapa ramai yang habis ke bumi terus lompat kepada faraid. Hutang tak tengok. Dia bila dah bagi faraid, tak sampai seminggu habis duit ni. Tidak betul? Hutang macam mana? Pakat tak nak bertanggungjawab. Maka tuan-tuan, balik, bubuh dalam WhatsApp group ahli family, senaraikan 5 tu tadi. Biar anak-anak tanya, apa benda ni ayah? Maka buatlah penerangan pada anak-anak. Biar anak-anak rasa nak belajar. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sekalian. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika, dan saya mohon lepas pada semayang bertebaran ke tempat masing-masing. Masing-masing ada jemaah, ada surau tempat masjid masing-masing. Cadangkan supaya dibuat kelas pengurusan harta pusaka. Buat. Kalau tak tahu, belajarlah. Suruhlah buat satu slot, buatlah, ada ustaz banyaklah kat sini, buat kelas supaya kita faham betul bab akidah penting. Ya, semua saya yakini memang ia penting, tetapi bab ini jangan dilupakan. Boleh tuan-tuan sekalian, kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.